Ketika mana kamu datang ke kota Mekah, kamu dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tapi bagaimana mungkin hari ini kamu nak keluar daripada kota Mekah, kamu nak bawa keseluruhan harta kamu? Bagaimana mungkin pada hari ini kamu boleh berundur? Kenapa kamu boleh berundur, wahai Abu Sufyan ibn Harbin? Sedangkan ketika kamu belum lagi masuk Islam, kita dah buat macam-macam kepada Nabi, kita dah buat macam-macam kepada agama Allah. Maka inilah masanya untuk kita tebus dosa kita kepada Nabi, dosa kita kepada Allah. Maka maralah wahai suami aku, maralah wahai suami aku. Sebab itulah ada seorang sahabat Nabi yang buta. Buta dia daripada kecil lagi. Tapi sahabat ni yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, beliau ni merupakan sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Maka bila mana sepupu dengan Khadijah, isteri Nabi, maka dia secara automatiklah sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum seorang sahabat Nabi yang buta. Bayangkan ketika mana Abdullah bin Ummi Maktum masuk agama Islam, dia akan pergi jumpa dengan Nabi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia bawa tongkat dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada tak wahyu baru turun pada hari ini? Ada tak satu arahan daripada Allah turun pada hari ini? Mana dia apa? Dia nak belajar dengan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi tak pernah membezakan antara sahabat, tak kisahlah sahabat itu ada kekurangan ataupun tidak. Saking Nabi tak pernah membezakan antara para sahabat, bila mana berlakunya perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ada dua, Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Bila mana sudah ada daripada penduduk-penduduk Madinah yang pergi jumpa Nabi pada peringkat awal, ketika itulah Nabi mengarahkan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta tu untuk berhijrah ke kota Madinah. Bayangkan Abdullah bin Ummi Maktum nak jalan pun susah. Tapi disebabkan dakwah, Nabi tak pernah membezakan di antara para sahabat. Kerja dakwah tak kisahlah sahabat itu kerja sebagai menteri ke, berdagang ke, ataupun tak bekerja ataupun sakit ke, Nabi tak pernah membezakan di antara para sahabat. Jikalau ada kudrat, maka Nabi akan mengarahkan sahabat itu untuk pergi buat kerja Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak orang kepada kebaikan. Dan bagaimana pula kita tengok kisah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok para sahabat Nabi ni, bila mana mereka duduk dengan Nabi, mereka akan melihat betul-betul apa yang Nabi lakukan. Seperti mana berlaku kepada Anas ibn Malik. Apa yang berlaku kepada Anas ibn Malik? Siapa? Pemuda dekat kota Madinah pada ketika itu. Anas ibn Malik pemuda dekat kota Madinah. Anas ibn Malik juga ketika mana dikhabarkan kepada Anas ibn Malik, wahai Anas, bersiaplah kamu. Sesungguhnya mulai hari ini kamu akan duduk dengan Nabi SAW. Kata Anas ibn Malik, itulah satu berita yang sangat menggembirakan aku. Sama juga dengan sahabat Nabi bernama Zaid ibn Harisah. Zaid ibn Harisah merupakan sahabat Nabi yang sebelum menjadi sahabat Nabi, dia menjadi hamba. Tapi sebelum dia menjadi hamba, dia adalah orang yang merdeka. Macam kita lah merdeka. Tapi bila mana dia ditangkap oleh satu lanun padang pasir, maka dia jadi hamba. Dijual dekat pasar kota Mekah ketika itu. Lalu dibeli oleh adik kepada ataupun anak saudara Sayyidatuna Khadijah. Maka anak saudara Sayyidatuna Khadijah dibawa Zaid bin Harisah bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah, lalu menghadiahkan kepada Sayyidatuna Khadijah. Kalau hamba itu memang satu hadiah yang sangat, kalau sekaranglah kita hadiahkan kepada kawan kita satu kereta, sama juga nilai hamba pada ketika itu. Maka dihadiahkan kepada Sayyidatuna Khadijah, Zaid bin Harisah. Maka bila mana berkahwin dengan Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harisah kepada Nabi. Bayangkan bila mana Zaid bin Harisah duduk dengan Nabi, sedangkan dalam keadaan ahli keluarga dia tak tahu dekat mana Zaid bin Harisah. Sebab apa? Sebab ketika mana dia ditahan ataupun ditangkap oleh pasukan Lanun, dia bersama-sama dengan ayahnya, bersama-sama dengan ibunya. Tapi Lanun tu nak kepada Zaid bin Harisah seorang. Sebab dia masih lagi kecil, ada tenaga, kudrat dan sebagainya lah. Maka ketika itulah bila mana dia duduk dengan Nabi, bertahun-tahun duduk dengan Nabi, satu hari datang ayahnya kepada kota Mekah. Sebab apa? Dia dapat berita yang anak dia Zaid bin Harisah berada dekat kota Mekah. Ketika itulah dia bertemu dengan Nabi. Wahai Muhammad, aku nak mengambil balik anak aku yang bernama Zaid bin Harisah. Nabi kata, tak apa, kita tanya Zaid dulu macam mana. Kalau Zaid nak bersama dengan kamu, itu lebih baik untuk kamu. Tapi kalau Zaid memilih untuk bersama aku, biarkan dia. Lalu bila mana Zaid bin Harisah pulang, baliknya Zaid bin Harisah, Nabi tanya kepada Zaid, wahai Zaid, ini ayah kamu.
Harisah. Ayah kamu datang kepada kita pada hari ini adalah untuk membawa kamu pulang. Adakah kamu mahu ikut ayah kamu ataupun mahu berada bersama dengan aku? Dan ketika itu Zaid bin Harisah kata, ya Rasulullah, aku nak duduk bersama kamu ya Rasulullah. Bayangkan, padahal duduk dengan Nabi ni bukan manusia yang kaya. Nabi memilih untuk menjadi miskin. Tapi bagaimana para sahabat dia gembira duduk dengan Nabi SAW. Kita tengok juga apa yang berlaku kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni macam-macam. Ada sahabat Nabi yang masuk Islam lewat. Antaranya Abu Sufyan ibn Harbin ataupun Abu Sufyan ibn Harb. Sebelum dia masuk Islam, Abu Sufyan adalah orang yang sangat benci kepada Nabi. Bayangkan dalam peperangan Badar, disebabkan Abu Sufyan lah berlakunya peperangan Badar. Disebabkan Abu Sufyan ibn Harbin berlakunya peperangan Badar. Sebab apa? Sebab ketika itu Abu Sufyan dia ada bawa satu barang dagangan yang sangat banyak daripada kota Syam. Padahal sebelum itu, peperangan Badar ni berlaku selepas peristiwa hijrah. Ketika mana peristiwa hijrah, kita flashback sekejap. Ketika mana peristiwa hijrah berlaku, para sahabat Nabi ni macam-macam ragam. Ada di antara para sahabat Nabi yang masyhur dalam kalangan kita seperti Umar bin Khattab. Ketika mana dia nak berhijrah, tidak ada halangan walaupun satu. Sayyidina Umar bin Khattab dia pergi kepada depan Kaabah, dia kata, andai kata ada di antara kalian yang nakkan isteri kalian menjadi janda, yang nakkan anak kalian yang menjadi yatim, maka halanglah aku pada hari ini. Maka ketahuilah tidak ada seorang pun yang berani halang Umar bin Khattab untuk berhijrah. Ada di antara sahabat Nabi seperti Suhaib Ar-Rumi, ketika mana dia nak berhijrah, dia dapat tentangan. Sampaikan keseluruhan harta Suhaib Ar-Rumi dia terpaksa tinggalkan dekat kota Mekah. Sebab apa? Penduduk Mekah, Quraisy pergi jumpa Suhaib Ar-Rumi. Wahai Suhaib, ketika mana kamu datang ke kota Mekah, kamu dalam keadaan tidak ada apa-apa. Tapi bagaimana mungkin hari ini kamu nak keluar daripada kota Mekah, kamu nak bawa keseluruhan harta kamu? Maka dekat situlah Suhaib Ar-Rumi tahu yang penduduk Quraisy sangat tergilakan kepada harta. Sebab itulah ada di antara sahabat Nabi terpaksa tinggalkan harta mereka dekat kota Mekah. Sebab itulah berlakunya peperangan Badar. Kita tengok peperangan Badar, Islam menang, kita tahu. Apa berlaku dalam peperangan Uhud? Disebabkan puak-puak Quraisy ni kalah, Abu Sufyan ibn Harbin pulang ke kota Mekah. Dia orang berbincang bersama Ikrimah ibn Abu Jahal. Dia berbincang dengan Khalid Al-Walid. Ketika itu belum lagi masuk Islam. Apa perancangan mereka? Mereka merancang untuk melancarkan satu serangan kepada Nabi SAW. Mereka merancang untuk serang kota Madinah ketika itu juga. Sebab itulah berlaku peperangan Uhud. Peperangan Uhud, antara matlamat nombor satu peperangan Uhud adalah untuk membunuh Nabi SAW. Matlamat pertama peperangan Uhud adalah untuk membunuh Nabi. Siapa merancang? Abu Sufyan ibn Harbin. Tapi ketika mana berlakunya Fathul Mekah, Abu Sufyan ibn Harbin dia pergi jumpa dengan Nabi. Kenapa? Ketika itulah baru terbuka iman dia, baru terbuka hati dia, dan dia boleh melihat yang Nabi ni satu manusia yang bawa satu kebenaran. Sebab itulah bila mana dia masuk agama Islam, bila mana Abu Sufyan ibn Harbin masuk agama Islam bersama dengan isterinya Hindun binti Utbah masuk agama Islam, ketika mana dalam satu peperangan Hunain, bayangkan Hindun binti Utbah antara orang yang sangat benci kepada Nabi. Sama juga dengan Abu Sufyan, sangat benci kepada Nabi, sampaikan mereka yang merancang strategi untuk bunuh Nabi. Tapi ketika mana mereka berdua masuk agama Islam, ketika mana berlaku dalam peperangan peperangan Hunain panjang. Tapi pada fasa pertama peperangan Hunain, Islam berundur sekejap. Berundur ke belakang. Sebab apa? Diserang oleh pihak musuh dengan sangat kuat. Dia bangkit. Dia kata kepada suami dia, wahai suami aku Abu Sufyan, bagaimana mungkin pada hari ini kamu boleh berundur? Kenapa kamu boleh berundur, wahai Abu Sufyan ibn Harbin? Sedangkan ketika kamu belum lagi masuk Islam, kita dah buat macam-macam kepada Nabi, kita dah buat macam-macam kepada agama Allah. Maka inilah masanya untuk kita tebus dosa kita kepada Nabi, dosa kita kepada Allah. Maka marahlah wahai suami aku, marahlah wahai suami aku. Yang menyebabkan ketika mana Abu Sufyan marah, sebelah mata dia buta ketika itu juga. Kenapa? Sebab dia dah nampak yang mana satu kebenaran, yang mana satu kebatilan. Padahal yang merancang untuk membunuh Nabi, untuk menggagalkan apa jua strategi Nabi buat, Abu Sufyan ibn Harbin.